Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Kilah dalam Next Step Global, saya akan bawakan kepada anda semua 10 berita dunia paling trending hari ini, 10 Januari 2024 bersamaan 28 Jamadil Akhir 1445 Hijrah. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Pasukan Pejuang Hizbullah mengumumkan kematian Ali Hussein Burji namun tidak menyatakan kedudukannya dalam struktur pertempuran kumpulan itu. Tentera Israel pula mendakwa Ali Hussein atau lebih dikenali sebagai Abu Mahdi merupakan komander unit drone pasukan Pejuang Lubnan itu telah dibunuh dalam serangan udara. Dalam perkembangan yang sama, sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh manakala yang lain cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan sebuah pangsapuri di barat bandar Rafah, selatan Semenanjung Gaza. Seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Belgium Petra de Sutter akan mencadangkan kepada kerajaan untuk mengikut langkah Afrika Selatan memfailkan kes pembunuhan beramai-ramai di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ terhadap Israel. Afrika Selatan yang menyokong perjuangan Palestin sejak beberapa dekad lepas memulakan prosiding di ICJ bulan lepas memohon Mahkamah Antarabangsa itu menyiasat jenayah genosid yang didakwa dilakukan oleh Israel di Gaza dan memutuskan segera bahawa Israel melanggar Konvensyen Genosid 1948. Negara itu juga memohon mahkamah memutuskan supaya Israel segera menghentikan tindakan keganasannya. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menggesa supaya mengukuhkan pencegahan nukliernya untuk pertempuran tentera dan memberi amaran bahawa beliau tidak akan teragak-agak untuk memusnahkan Korea Selatan, lapor media kerajaan hari ini. Dengan melabelkan Korea Selatan sebagai musuh utama, beliau berkata keutamaan Pyongyang kini adalah untuk meningkatkan keupayaan ketenteraan bagi mempertahankan diri dan pencegahan perang nuklear, menurut agensi berita Pusat Korea. Hubungan antara kedua-dua negara itu berada pada satu titik terendah dalam beberapa dekad selepas Jong-un memaktubkan status negara itu sebagai kuasa nuklear ke dalam perlembagaan dan menguji beberapa peluru berpandu balistik antara benua termaju. Jabatan Pertanian Filipina mengenakan sekatan ke atas import unggas dan produk berkaitan termasuk burung liar dari Belgium serta Perancis susulan penularan wabak selsema burung di negara berkenaan. Selsema burung yang dibawa oleh burung liar yang berhijrah dan kemudian boleh disebarkan dari ladang ke ladang telah menjejaskan unggas di serata dunia dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ia sekaligus mengakibatkan gangguan bekalan, harga makanan melonjak dan mencetuskan kebimbangan akan risiko jangkitan kepada manusia. Artis ternama kelahiran Mexico, Eden Canto, yang terkenal dengan wataknya dalam X-Men, Days of Future Past dan Agent Game, serta siri TV The Cleaning Lady menghembuskan nafas terakhir pada Isnin. Canto yang berusia 42 tahun meninggal dunia akibat kanser appendix, kata ejen publicity-nya Jennifer Allen kepada The Associated Press. Bintang yang menempa kemasyhuran di Hollywood itu juga memilih untuk merahsiakan diagnosisnya, kata Allen. Dendam dan marah merupakan motif pembunuhan seorang peniaga buah tembikai maut dalam satu kejadian ngeri di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, Indonesia pada Isnin. Dalam kejadian itu, mangsa sedang melayani pelanggannya di kaunter sebelum didatangi suspek. Kejadian itu turut dirakam kamera litar tertutup kedai milik mangsa. Seorang saksi yang hanya dikenali sebagai Imran berkata, ketika insiden itu berlaku, suspek yang datang ke premis berkenaan terus menghampiri mangsa dan menyimbah sebotol asid. Tular satu klip video di media sosial ketika ini yang menunjukkan ribuan ikan didakwa terdampar berdekatan sebuah pantai di Masim di wilayah Sarangani, Mindanao, Filipina.
Klip video kejadian tersebut mula ditularkan oleh seorang wanita di Facebook dan dilaporkan kejadian aneh itu berlaku pada 7 Januari lalu. Rata-rata pengguna media sosial juga menyifatkan kejadian pelik itu kemungkinan permulaan kepada berlakunya sebarang bencana alam seperti mana yang pernah berlaku sebelum ini. Lapor media Thailand pada 8 Januari, polis Thailand mendakwa suami isteri di wilayah Nonthaburi kerana menyembunyikan mayat seorang kanak-kanak di dalam peti sejuk. Bangkok Post melaporkan pasangan dikenali Hamnarong Prapanom, 31 tahun dan isterinya Marisa Tomyam, 25 tahun didakwa gagal melaporkan kematian kanak-kanak itu kepada polis. Menurut laman web berita Thai Tiger dalam laporannya pada 6 Januari lalu, pasangan berkenaan menjaga kanak-kanak berusia 2 tahun itu kerana ibu bapa mangsa yang juga rakan Hamnarong adalah penagih dadah. Sekumpulan penjenayah memecah masuk studio sebuah stesen televisyen yang sedang bersiaran secara langsung di Ecuador dan mengancam kru penerbitan rancangan itu pada Selasa. Secara langsung di stesen televisyen TC di Bandar Guayaquil itu telah diterjah kumpulan yang mengenakan baju panas berserkup dan membawa senjata api. Kumpulan penjenayah itu juga telah memaksa kaki tangan stesen televisyen itu berbaring di lantai dan menghentikan siaran langsung rancangan berkenaan. Bagi Netstep Global yang terakhir pada hari ini, pengiran muda Abdul Matin Bolkiah selamat bertunang dengan pasangannya Yang Mulia Dayang Anisha Rosnah di Istana Nurul Iman semalam. Majlis Istiadat menerima tanda diraja dan pertunangan diraja berlangsung dengan rombongan pengantin diraja lelaki menyampaikan hantaran pertunangan dikenali sebagai tanda diraja. Istiadat perkahwinan pasangan diraja itu berlangsung selama 10 hari dan dimulakan dengan Majlis Istiadat Bersuruh Diraja pada 7 Januari lalu. Sekian sahaja Netstep Global hari ini. Jangan lupa bersama dengan saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 10 berita dunia paling trending hanya di Netstep Global. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.